أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وتلق به ألسنتنا، وقوي به أجناننا، واسرع به أفهامنا، وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا Orang nak macam mana nak tinggikan benda kerusi ni? Kerusi ni macam nak buka. Assalamualaikum. Okey, kita mutekan dulu ya mikrofon tuan-tuan dan puan-puan, supaya sesi perkongsian kita ni lebih selamatlah ya, tanpa gangguan daripada bunyi-bunyi ya daripada luaran. So kita mutekan macam mana pun. Kalau ada soalan, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya ya. Onkan saja mikrofon tu, kemudian boleh bertanya. Kalau nak bertanya daripada kawan-kawan kita pun tak apa juga ya, kita sama-sama berkongsi. Okay, Alhamdulillah, semalam sebenarnya kita telah pun mengakhiri perbincangan kita. Kalau kita boleh kongsikan hasil kerja kita semalam yang kita simpan di dalam dalam screenshot ya. Kita screenshot iaitu kita telah mengupaskan kumpulan kalimah-kalimah yang terakhir di dalam ayat ke-8 surah Al-Baqarah tu, iaitu wa ma hum bimu'minin ya. Kita pun telah membincangkan kita kita lihat bimu'minin tu dari segi komponen dia, iaitu B. Yang pertama tu B, kemudian dia digabungkan dengan mu'minun ya, yang mufrad. Kemudian untuk menjamakkan tu kita tambahkan waw dan nun baris atas una, jadilah kemudian dia bertukar menjadi majrur, sebab bila ada B dia akan menjadi majrur ya. Jadi B bermulanya dengan mu'minuna, lepas tu tambah B, dia menjadi bimu'minina ya. Dan kita telah pun membuat pembentukan kalimah, iaitu bermula dengan 3 huruf akar, alif mim nun, mengambil kata dasar aminah bermakna percaya, kemudian mengambil acuan fi'il mudhari' maklum wazan keempat muf'ilun, acuan dia muf'ilun, jadi mengeluarkan kata terbitan mu'minun. So kemudian kata terbitan tu kita tambah waw nun una ni, jadilah mu'minu, tapi kena turunkan ataupun gugurkan tanwin dia, jadilah mu'minuna ya. Bila ditambah B harfun jar, dia jadilah bimu'minina, iaitu membawa erti orang-orang yang beriman. Jadi terjemahan keseluruhan kepada wa ma hum bimu'minina ialah padahal, sebab waw ni adalah waw haliyah, padahal tidaklah mereka itu, ma tu isim nafiah yang memberi erti tidaklah, hum itu ialah mereka itu tu dia dalam bentuk isim makrifah ya, yang boleh dikenal pasti, dan mukminin ialah orang-orang yang beriman. So kita perhatikan B ni adalah apa? Adalah harfun jar. Harfun jar, mana penerangannya di sini ya. Tapi harfun jar ni ialah harfun jar yang zaidah kita panggil ya. Dia adalah yang supplementary saja ya. Dia tambah saja, dia tidak ada fungsi dia sebagai
memberi makna kepada kalimah, ya. Dia hanya tambahan saja untuk struktur cara orang-orang Arab, ya, bercakap. Orang Arab cakap, dia tak kata wa ma hum mu'minin. Dia bercakap wa ma hum bi mu'minin. So dia tambah ba tu. Itulah yang dipanggilkan ba zaidah, tambahan, ya. Dia hanya ada dalam tulisan tapi dia tidak memberi kesan kepada makna kepada ayat itu, ya. So kalau kita sudah mengupas setiap kalimah, kalau kita tengok sebelum tu, ya, banyak kupasan-kupasan perbincangan yang telah kita lakukan tu yang kita simpan dalam screenshot ni, ya. Sebelum tu kita juga membincangkan billahi wal yaumil akhir, ya. Dan sebelum tu ya, juga perbincangan bil yaumil akhir, ya. Panjang perkongsian kita hari itu. Masih lagi bil yaumil akhir dan ya, panjang apa ni, billah tu, ya. Dan seterusnya kalau kita tengok, ya, banyak maklumat-maklumat yang telah kita simpan, ya, untuk kita. Akhirnya sekali ialah kita menterjemahkan ayat tadilah, ya, keseluruhan ayat. Iaitu kita pergi ke tafsir digital Al-Quran, tafsir dan perkata tu, dan kita lihat, ya, ayat. Dan kita sepatutnya sudah boleh menterjemahkannya, ya, sebab kita sudah mengupaskan setiap kalimah tu, dan kita boleh memberikan makna yang lebih tepat dan lebih menyeluruh, ya. Bukan hanya terjemahan dari segi literal, ya, tapi kita memberi terjemahan secara komprehensif, ya. Sebab tu dalam proses kita nak menterjemahkan tu, kita kena kenal kalimah tu dalam 8 aspek, ya. Mungkin tengah daripada tuan-tuan dan perempuan sini mungkin dah familiar apa 8 aspek tu, tapi ingin saya kongsikan sekali lagi, iaitu kita ikut kaedah, kita panggilkan kaedah mengenal kalimah Al-Quran yang dibawa oleh QHS Academy ni, ya. Bukan maknanya kita mengharfiahkan saja, bukannya orang kata literal translation saja. Kita memahami dalam konteks kalimah tu dalam perspektif yang menyeluruh, ya. Iaitu pertamanya, kita mengenal kalimah tu, kita boleh menerangkan jenis dan wazan kalimah itu. Aspek ta'yin ialah ciri makrifah atau nakirah kalimah kata nama. Kalau kita kata nama, dia ada ta'yin dia, sama ada makrifah ataupun nakirah. Itu kita kena kenal. Kalimah ada jantina dia, kemudian ada bilangan dia, dan ada i'rab. So maknanya kalau bila kita nak menterjemah tu, menterjemahkan dalam konteks, ya, konteks penerangan yang pertama ni, ya. So bukan setakat memberi makna saja. Kemudian bila kita kata kita mengenal, maknanya kita mengenal, mahir mengenai peranan ataupun fungsi kalimah atau komponen kalimah tu beserta pertalian kalimah. Ni aspek kedua. Maknanya bila kita menterjemah tu, dia kena masuk ini sekali, ya. Bukan setakat kita memberi makna saja, ya. Kemudian kita kenal juga dari aspek pembentukan kalimah itu yang bermula dari huruf akar, kata dasar dan kata terbitan, ya, serta acuan kata terbitan. Lepas tu kita boleh menterjemah tu dengan membawa sekali maklumat-maklumat yang 1 hingga 3 tadi dalam terjemahan kita. Dan yang kelima, kita masuk juga ilmu bahagian tajwid juga, sebab tajwid also mempengaruhi, ya, pembentukan kalimah. Penulisan huruf-huruf dan barisnya juga terlibat dengan ilmu tajwid.
Ya. So di antara yang lain ilmu tajwid itu maknanya kita mesti menguasai huruf hijaiyah dia, ilmu huruf hijaiyah, makhraj, sifat huruf dan hukum-hukum tajwid yang berkaitan. Bukan takat kita hanya memberi makna ya. So semua komponen-komponen ni semasa kita menterjemahkan dia kena ikut sekali. 6. Ya, kita boleh mengeja kalimah secara oral walaupun kita tidak lihat. Ya, kita boleh mengejanya satu demi satu. Ya, sehinggalah sepenuhnya dalam ayat itu. Secara oral maknanya kita tidak lihat dia, ayat tu kita boleh mengeja. Itu menunjukkan kita menguasai ilmu kalimah ni. Dan 7, kita boleh menulis kalimah dengan sempurna, dengan baiklah, ya, tidak ada cacat. Ya, barisnya semua akan sempurna, huruf-huruf yang digunakan. Sebab huruf-huruf tu kena faham konteks dia ya. Contohnya hamzah qata'. Hamzah qata' ni banyak cara menulisnya di dalam Al-Quran ya. Jadi ilmu hamzah qata' ni pun satu yang luas. Kalau di permulaan kalimah kita boleh lihat bagaimanakah rupa dia. Kalau di tengah kalimah bagaimanakah hamzah qata' tu ditulis ya, dan diletakkan dalam susunan huruf-huruf dalam kalimah tu dengan baik. Dan kalau dia di hujung kalimah, kita akan lihat dia pun ya berfungsi sedikit berbeza ya. So banyak cara memahami dan menulis ya hamzah qata' sebagai contoh. Dan akhirnya bila dia kata dia sudah mengenal kalimah dan ayat-ayat tu, dia boleh menjawab semua soalan-soalan yang diajukan kepada dia ya. So inilah kaedah yang bila kita katakan ya memahami, dan bila kita nak menterjemah nanti ya, dia dalam terjemahan tu, dalam minda dan hati kita masukkan sekali ya ciri-ciri yang lain tu supaya terjemahan tu betul-betul tepat ya pada kedudukannya. Jadi bermakna apabila kita nak menterjemahkan ya, sebelum kita menterjemahkan kalimah dan ayat tu, kita kena terangkan 8 perkara ni. Ya, 8 perkara kepada kalimah tu ya. 8 perkara tu termasuk menulisnya lah. Menulisnya maknanya kalau on the screen ni apa yang tuan-tuan boleh buat ya untuk nak membuktikan bahagian 7 tu juga dikuasai ya, iaitu tuan-tuan boleh share screen lah ya, share screen, buka Lexilogos ya. Kalau kita ada Lexilogos ini, kita buka ya, dan kita boleh menulis ya keseluruhan kalimah dan ayat tu di dalam Lexilogos ya, dan kawan-kawan kita boleh melihat ya yang ini maknanya dia betul-betul mengenal ya, sebab dia merangkumi bukannya satu saja ya, dia ada 8 perkara yang perlu dikuasai ya untuk kita kata kita mengenal dan boleh menterjemahkannya. So, jadi terjemahan tu adalah salah satu daripada aspek ya mengenal kalimah. Okey, jadi kalau macam tu kita kita akhiri perbincangan kita untuk hari ini kepada ayat ni dengan menerangkan ya, sehinggalah kita boleh menterjemahkannya. Ya, penerangan tu adalah sama dengan apa yang kita telah buat sebelum ni ya. Jadi bermula dengan wa mina ni, kita tengok elok dia bawa sekali lah ya, wa minan nasi tu bila kita nak membincangkannya kita bawa dia sekali ya, sebab dia ada pertalian jar wa majrur tu, kita jangan asingkan ya, dia kena bawa sekali. Jadi kena terangkan apa dia wa minan nasi tu sekali, dan barulah kita terjemahkan dia ya. Dalam dua ini terdapat berapa kalimah? Dapat 2 kalimah. Wa mina 1, an-nasi adalah 2 kalimah. Ini kalimah pertama, ini kalimah yang kedua. So wa mina tu kalau kita balik kepada
pengenalan kepada kalimah tu, kita akan lihat komponen dia lah. Ya, komponen dia ialah waw dengan min. Itu komponen dia. Komponen asal. Waw ni waw antifah, min tu adalah harfun jar. Dan harfun jar diikuti dengan kata nama yang majrur, iaitu an-nasi. Sin pada bawah tu menunjukkan kalimah tu adalah kalimah yang majrur. Ya. Jadi min, kita dah tahu harfun jar tadi. An-nasi itu adalah isim manusia, ya. So manusia ni adalah sekumpulan lah, sekumpulan orang, ya. Dia adalah isim lazim lah, ya, yang majrur dalam konteks ini, yang mana Allah nak mengatakan wa minan nasi, dan di antara manusia, mana terdapat sekumpulan orang di dalam kumpulan manusia itu. Itu yang dimaksudkan wa minan nasi. Kalau kita ambil contoh tadi, kita boleh mengeja dia tanpa melihat kalimah tu, ya. Kita boleh buat, kita boleh keluar daripada paparan ni supaya kita tidak melihat ayat tu, ya. Keluar ada dua cara lah, ya. Satu, kita scroll pun boleh juga, ya. Kita scroll, kita tak jumpa, tak nampak ayat dan kalimah tu, dan kita eja dia, ya. So wa minan nasi, macam mana nak mengejanya, ialah waw atifah baris atas, lepas tu min tadi bertukar kepada mina, nun yang sukun tu dihidupkan, jadilah mim baris bawah, nun baris atas, ya. Dan an-nasi ialah bermula dengan hamzah wasal, diikuti dengan lam syamsiah, dan diikuti dengan nun yang bertasydid berbaris fathah, diikuti dengan alif mad, dan sim mengambil baris yang majrur, ya. So dalam konteks ni an-nasi tadi adalah majrur disebabkan oleh disebabkan oleh harfun jar min tadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya selalu confuse apabila nak tulis, nak bezakan bila kita menggunakan alif yang panjang ni, na tu ada alif, dan bila yang kita nak pakai alif yang kecil. Dekat mana tadi, zulumatin tadi, adalah satu contoh tadi, dia menggunakan alif kecil. Kalau saya selalu buat, macam saya selalu buat silap, saya buat anna, ada alif kecil, lepas tu sambung dengan sin. Ya. Betul, ya. Kita nak beza, ya. Okey, setakat ni kita tak nampak dia punya cara-cara tu kenapa, ya. So untuk itu, kalau kita nak buat itu, kena buat satu kajian yang lebih mendalam lah, ya. Bagaimanakah ataupun apakah kaedah-kaedah yang digunakan apabila ada alif, dia menggunakan alif kecil, ataupun macam sinilah. Ni alif kecil ni sebenarnya alif macam ni lah, ya, yukhadi'un. So dalam konteks ni dia gunakan alif kecil. Tapi untuk permulaan ni kita kalau dapat jawapan tu cantik lah, ya. Tapi saya pun sendiri belum lagi membuat kajian yang terperinci, ya. Kemungkinan kita nak buat itu dalam dalam aktiviti kumpulan. Kita dah tubuhkan kumpulan QHS ni, ada rakan-rakan kita yang kita dah tubuhkan kumpulan R&D, ya, nak membuat kajian, ya, melihat kepada perbincangan rakan-rakan kita yang lain mengenai resam Osmani penulisan ni, dan kita mungkin nak mengkaji apakah kaedahnya yang sebenarnya. So untuk sementara tu kita guna pakai apa yang sedia ada sajalah, ya. Kita masih lagi tak dapat jawapan kepada soalan tu. Ya, macam ni dia alif biasa, bukannya alif kecil. Tetapi di sini alif digunakan alif kecil, ya. So mana lagi? Di sini absari, ya, digunakan
alif kecil ni alif kecil, bukannya alif biasa. Ya, so kalau kita tengok pada sini, sebenarnya kita tidak nampak dia punya pattern tu ya, tata cara tu dipanggil tu. Tapi dia memerlukan kajian lah, ya, dia memerlukan kajian. InsyaAllah nanti kita mungkin ambil salah satu daripada tajuk yang kita nak research nanti, ya, macam ni, bilakah digunakan alif kecil dan bila digunakan alif biasa, ya. Dia semua bermula dengan kalau kita tengok di Al-Fatihah pun kita tak dapat menjawab soalan tu, ya. Sebab kalau kita tengok Al-Fatihah, kalau kita pergi ke Al-Fatihah, kita ya, macam ni, ya, kita lihat. Okey, sini Al-Alamin, Rabbil Alamin, dia gunakan alif kecil. Ya, alif kecil, di sini pun ada alif kecil, Ar-Rahman tu. Tetapi bila dhalin, ya, bila alif ni dia gunakan alif biasa yang bertanda panjang. So kenapa soalan, kenapa dia tak gunakan alif kecil? Itu memang kita dah belum dapat, ya, belum dapat di jawapan tu. Mungkin nanti kalau kita kita memulakan kajian ni, mungkin kita akan masuk sekali, ya, Hajar Ratna dalam tim tu lah, ya, untuk membantu. Ya, kita mula sekali kita akan buat kaedah kita panggilkan content analysis lah, ya, melihat kepada ayat-ayat Quran tu sendiri, ya, melihat kes-kes di mana dia digunakan alif biasa dan di mana digunakan alif kecil, dan kita buat rumusan daripada tu daripada content analysis dia panggil, ya. Dan kita akan juga buat rujukan daripada pengarang-pengarang, ya, penterjemah Al-Quran, melihat perspektif, ya, daripada pendapat dia orang sendiri, ya, dan juga buku-buku rujukan mengenai penulisan Al-Quran secara resam Osmani, ya. Dalam buku resam Osmani itu juga ada dibahaskan, ya, tapi dia tidak diterangkan kenapa, ya. So insyaAllah itu kita akan jadikan satu projek R&D, ya, QHS nanti. Okey, so sekarang ni kita nak nak fokus kepada mengenal kalimah dan ayat tu, dan sehingga kita boleh menterjemahkan tu bukan secara literal, ya, bukan secara harfiah, ya, secara komprehensif, ya, secara padu dengan jenis dia, dengan pertalian dia, dengan pembentukan dia, ya, dengan fungsi dan kalimah tu, kita menterjemahkan makna dia dalam konteks itu sekali. Itu dimaksudkan menterjemahkan, ya, kalimah tu. Okey. So wa minan nasi, dan di antara manusia tu Allah kata man yaqulu, man adalah isim mausul yang mufrad, ya, untuk menunjukkan apa? Bukan bermaknanya dia bercanggah dengan wa minan nasi ni, ya, sebab wa minan nasi ni ramai ni, bukannya seorang, ya, tetapi Allah menyambung man ni, ya, isim mausul ni, di mananya apa? Dia mengaitkan wa minan nasi inilah, ya, sebagai dipanggil apa? Mausul alaihi lah, ya, yang dikaitkan tu dengan yang kemudian ni yang kita panggilkan dulu ialah sebagai silah, ya. Silah ialah sambungan cerita mengenai wa minan nasi itu yang dikaitkan oleh isim mausul man, ya. So yang ni kita panggil dia apa? Silah dia, ya. Keseluruhan ayat daripada yaqulu sampailah bimu'minin ni kita panggilkan jumlah silah, ya, ayat sambungan cerita kepada wa minan nasi tu. Prof, kenapa dia mansub tadi, Prof? Maksud Ayatnya tadi, kenapa dia cakap tadi ada macam saya dengar perkataan Mausul. isim mausul. Okey. Ini isim mausul, isim apa? Relative noun. So dia mengaitkan dua komponen. Satu komponen tu dipanggil mausul alaihi lah.
yang Subhanallah. yang nak diceritakan tu, ya, apa yang nak ceritakan ni lah. Dan apakah cerita dia? Yang ni lah. Yang cerita tu dipanggilkan silah, ya. Macam subjek dengan predikat juga ya. Khabar. Bukan, itu lain. Dia konsep dia tu tak sama ya. Lain. Maksudnya dia ada dua bahagian. Konteks lain. Yang ni dia nak menerangkan dalam konteks silah, ya. Konteks sambung cerita. Sambung cerita. Ataupun cerita yang berkaitan, yang nak nak menjelaskan fungsi man ni dalam ayat ni, ya. Man ni dia berfungsi apa? Untuk menceritakan sekumpulan manusia. Yang ni dia. Biasa Jadi kan al-lazi kan mausul tu yang saya biasakan macam ya. tu. Yang main Al-lazi. saya kurang biasa. Boleh. Al-lazi pun boleh. Dalam konteks ni dia tak gunakan al-lazi, digunakan man lah, ya. Man yaqulu. Soalannya kenapa dia gunakan singular di sini, ya. Dia man ni menunjukkan singular ni. Apalagi bukti dia singular? Apabila kata kerja tu dia menggunakan fa'il ya sahaja, tak ada waw nun. Itu menunjukkan dia adalah singular, ya. Jadi nak menceritakan setiap orang dalam kumpulan ni. Itu maksud dia. Setiap orang dalam kumpulan ni, satu kumpulan, setiap orang dalamnya. ya. So ini adalah satu kumpulan. Lepas tu Allah nak menceritakan setiap orang dalam kumpulan ni. Inilah cerita dia. Ada tak berlaku may yakuluna? Dia macam ada jamak pula kat situ. Boleh ke dia berlaku macam tu? Tak boleh. Tak boleh, memang dia satu je lah kalau man ni. Ya. Kalau dia nak guna yakuluna, dia tak ada man. Dia boleh yakuluna terus. Wa minan nasi yakuluna. Tu maknanya dia nak menunjukkan kepada ramai yang berkata tu. Kalau translate betul-betul bahasa Melayunya, wa minan na, daripada sekumpulan manusia. Setiap setiap seseorang tu, ada seseorang tu, okey. ada seseorang tu yang berkata. Yang berkata. Kalau kata tak ada man tadi, ayat tu jadi terjemahannya? Mereka berkata. Mereka berkata. Kalau yakuluna dah jadi fokus kepada ramai sekali lah. Bukannya setiap, bukan pada unit lah, ya. Ni dia nak dia pergi detail, ya, kepada setiap unit tu. Unit ni ialah orang lah. So unit tu mewakili kumpulan, ya. Jadi maknanya bila dah habis tu dia balik kepada jamak balik. Sebab tu manna ni, ya, manna ni, na ni adalah dah ramai balik. Kami ramai ni. Jadi, ya, kami ramai. So makna kami ramai tu apa dia? Semua tadi, setiap unit tu bila dia kumpulkan, ya, dia menjadilah jamak balik. Dan jamak ni sama dengan yang ni lah. Yang orang-orang yang di antara manusia ni, katalah daripada manusia ni sekarang ni kita ada manusia sebanyak 7 bilion kan. So daripada 7 bilion tu 6 bilion sebagai contoh lah, ya. Tapi yang ni dia lebih spesifik kepada yang munafikun. Mungkin dia punya persentihnya mungkin dalam 2 bilion sajalah kata, ya. 2 bilion tu, dan yang ni setiap seorang daripada 2 bilion tu mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Ya. So 2 bilion ini menunjukkan kumpulan dia, jadi dia gunakan balik dalam bentuk jamak, ya, yang mewakili nahnu lah. Na ni adalah fa'il yang mewakili dhamir nahnu, ya, kami semua. Okay, terima kasih Prof. Doktor, maksudnya an-nasi tu dia mufrad kan? An-nasi tu mufrad kepada satu kumpulan. So kita boleh kata dah an-nasi tu a collective noun. Collective noun lah, betul. Okay. Dia dia kata nama yang mewakili satu kumpulan. Maknanya entiti dia tu ramai.
Tapi nak diceritakan kumpulan tu adalah satu kumpulan, ya. So dia mengambil bentuk yang singular lah, mufrad. Okey, so bermaknanya waminan nasi ni jumlah dalam waminan nasi itu sama dengan jumlah na di sini. Lepas tu man ni kalau dikumpul-kumpulkan setiap seorang tu samalah jumlah dia. Ya, dengan jumlah yang di antara manusia tadi. Maknanya kita kata kalau sini tadi 2 bilion, jadi man ni kira satu-satu sampai 2 bilion. Ya, setiap daripada mereka tu, setiap seorang tu dia akan berkata, ya, dia akan berkata yang ini. Lepas tu na tu mewakili kumpulan tadilah, ya. So bermakna hum di sini sama dengan na ni lah, ya. Hum ni sama dengan na ni sama dengan waminan nasi tu dari segi bilangan dia, ya. Dan di sini pun ada juga bilangan kepada mukminina ni, ya, yanon ni. Yanon ni ialah jamaknya. Jadi yanon ni bilangan ni sama dengan hum ni, sama dengan na ni, sama jumlah mayaqulu tu, ya, dan sama dengan waminan nasi. So dia mesti konsisten, ya. Okey. Mayaqulu, ya, ada tu mana setiap mereka tu, setiap daripada mereka yang berkata amanna, kami telah beriman, fi'il madhi, ya, fi'il madhi maklum, wazan keempat, ya. Apa clue dia? Kalau ada mad badal di sini, itu adalah wazan keempat lah, ya, kerana mad badal di sini adalah berlaku daripada hamzah qata' yang baris atas dengan diikuti dengan hamzah qata' yang sukun, ya. Jadi hamzah qata' yang sukun tu, yang kedua tu ditukar kepada huruf mad alif, dan hamzah qata' yang pertama tu digugurkan kaki, ya. Itu kaedah hamzah qata'. Apabila hamzah qata' berkaki alif bertemu dengan alif mad, dia akan gugur kakinya. Dia tidak diberi kaki dia ataupun tapak tu, dia akan digugurkan. Billah adalah jar wa majrur dengan Allah. Tetapi mereka ni berkata mereka bukan hanya beriman dengan Allah, tapi mereka juga mengaku yang mereka juga beriman dengan hari akhirat, wa bil yaumi. So sebab itu ditambahkan oleh waw ni. Waw ni berperanan sebagai waw atifah, ya, waw atifah. Kalau tengok waw pertama tadi dalam konteks ayat 7 dan 8 ni, waw ni dipanggil waw istinafiyah. Dia menyambung cerita. Ya, dia bukannya menambah dan menyelaras daripada cerita yang sebelumnya. Sebab cerita sebelumnya tu adalah cerita berkenaan siapa? Kumpulan yang orang berbeza, ya, iaitu kumpulan kafirun. Yang ni nak dia sambung cerita dia berkenaan dengan orang musyrikun, ya, orang munafiqun, orang munafik. So waw ni waw istinafiyah. Tapi sini waw atifah kerana apa? Dia nak menambah perkara yang pertama Allah tu dengan perkara kedua al-yaumil akhir tu. Jadilah dia waw atifah. Bila waw atifah dia mesti selaraskan konteks yang pertama dengan konteks yang kedua ni, mesti diselaraskan. So dalam konteks ni apa yang selaraskan ialah kedua-duanya akan mengambil pertalian jar wa majrur. Di sini billahi maktuf dia ialah bil yaumi, ya, bil yaumi dia jar wa majrur. Tapi bil yaumi dia tergantung, dia tak cukup makna dia tu. Dia kena ada kalimah tambahan kepada yaumi tu ialah al-akhir, ya, kena tambahkan dia, ya. Kalau tidak dia tergantung dengan hari, tergantung, ya. So perlu diterangkan yaumi tu apa halnya yaumi tu. So dia yaumil akhir, barulah makna tu penuhlah, ya. Itu sebabnya terdapat pertalian di antara al-yaumi tu dengan akhiri dalam bentuk kita panggilkan dia apa? Sifah wal mausuf, ya, ataupun as-sifah wal mausuf. Dia fokus kepada isim sifat ni, ya. Dia adalah menerangkan al-yaumi itu dalam konteks isim sifat.
So bila isim sifat dia mesti mengikut ciri-ciri mausuf. Al-yaumi dipanggilkan mausuf, al-akhiri ni isim sifatnya. Dan akhir sekali Allah nak menerangkan sebenarnya apa yang dia cakap ni tak betul pun. Ya. Apa yang dia cakap ni tak betul. Orang Melayu cakap kata apa? Cakap tak serupa bikin. Ya. Itulah karakter-karakter orang yang nak Allah kongsikan dengan kita ni, ya, di antara manusia ni terdapat. Ya, so bermakna apa? Ya, Allah ya, maknanya statement ni sampai hari kiamat. Ya, Al-Quran ni dia ya, dia unggul dan dia valid, ya, sampai hari kiamat. So dulu, ya, sekarang dan akan datang pun akan berlaku juga, ya. Di antara manusia ni ada yang mereka yang berkata, ya, macam ni, ya. Tapi sebenarnya Allah kata apa? Sedangkan. Itu dia panggil waw haliyah. Ya, mereka tadi setiap orang tu mengatakan mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tapi Allah kata sedangkan, ya, padahal. Ya, ada di antara kita nak guna tetapi pun boleh. Ya, tetapi di antara 2 dan 3 tu padahal dan sedangkan tu lebih sesuai lah. Ya, sedangkan ma tu dipanggilkan ma nafiah, ya, yang menidakkan. Menidakkan apa? Menidakkan, ya, apa yang nak disampaikan selepas itu, iaitu hum bimu'minin. Jadi sedangkan tidaklah hum tu mereka, ya, mereka semua tadi, ya, bimu'minin, ba ni harfun jar. Makna kalau bi biasanya maknanya dengan, tapi dalam konteks ni bi ni bukannya dengan, sebab dia adalah dipanggilkan bi zaidah, tambahan sahaja, ya. Dia tidak ada berfungsi apa-apa, seperti macam alif zaidah ni, manu ni, alif ni yang bulat ni dia juga dipanggil alif zaidah, dia tidak berfungsi, dia hanya diperlukan dalam tulisan saja biasa, sebab dia untuk menjamakkan manu ni, asal dia amana, untuk menjamak dia kena datang sekali. Waw dengan alif zaidah tu dia kena bawa sekali. Ya. So begitu juga di sini. Apabila nak mengatakan mukminin dalam konteks yang ni, dia kena ada B dia sekali. So B tu berfungsi sebagai B zaidah tambahan dalam penulisan saja. Dia tidak memberi kesan kepada makna dia, ya. Okay, so mukminin adalah isim fa'il wazan keempat, ya, dia juga jamak, tapi jamak dia ni jamak apa? Jamak yang mengambil i'rab yang majrur. Majrur kenapa? Sebab ada B tadilah, ya. So maknanya B ni walaupun dia tidak berfungsi dari segi kalimah, dari segi terjemahan, tetapi dia berfungsi tetap menjalankan kerja dia sebagai harfun jar, iaitu dia akan memajrurkan kalimah selepasnya. Asal mukminin apa dia? Kalau tak ada B dia adalah mu'minuna, ya. Jadi maknanya dalam konteks grammar, kalau bahasa Melayu tak ada B pun dia akan jadi apa sini? Mu'mini, asal dia mu'minuna, ya. Tetapi dia ada pertalian lain pula di sini, ya. Dia ada pertalian lain yang mana ma ni juga berfungsi sebagai laisa, ya. Dia berfungsi sebagai harfun laisa. Laisa dia ada isim dia yang marfu', iaitu hum ni isim kepada ma tu, bermakna dia seolah-olah dia macam isim kepada laisa, dia mengambil i'rab yang marfu', ya. Kemudian dia ada khabar dia. So khabar dia mu'minina, dia kena mengambil mansub, ya. So mana walaupun tak ada B, ya, kalau kita kalau ayat ni tak ada B, dari konstruk dia adalah khabar yang mansub. Jadi bermakna dia pun mengambil mu'minina, ya. Mu'minina bukannya majrur, tapi mu'minina adalah mansub dia, ya. So itulah aspek i'rab kepada kalimah yang jamak salim, ya. Kalau jamak salim, mansubnya dengan majrurnya sama ejaan dia. Mu'minina mansub, mu'minina pun majrur juga.
So dalam konteks dia khabar kepada ma, dia kena mengambil i'rab yang mansub juga, ya. Dan maknanya orang-orang yang beriman. Jadi daripada bila kita membaca tu, apabila kita mengenal, kita sudah boleh masukkan sekali makna dan konteks setiap kalimah tu dalam pembacaan kita, ya. So maknanya pembacaan kita sekarang bukan hanya fokus kepada bunyi saja, ya. Dulu kalau kita tidak mengenal tu, kita baca bunyi dia saja, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita puas hati hanya dengan menyebut saja, ya. Kita kata okey, makhraj kita dah okey, sifat kita dah okey, dengung dan sifat dengan hukum-hukum, ya, yang terbabit itu kita telah sempurnakan. Tapi itu bukannya Al-Quran, ya. Al-Quran ialah kefahaman, nak jadikan dia huda, ya. Nak huda dia kena kena mengenal kalimah tu, kena memahaminya dan kena memahami ayat dia. Itulah sebenarnya tujuan Al-Quran tu diturunkan, disampaikan kepada kita semua, ya. Bukan hanya menyebut bunyi saja. Sebab itulah kita adakan program ni untuk kita sama-sama, ya, berkongsi dan berusaha merubah paradigm kita, ya. Dulu kita kata kita dah baca Quran, ya, tapi yang sebenarnya kita bukan baca pun, kita hanya menyebut saja, membunyikan saja. Membaca mesti la'allakum ta'qilun. Itu membaca. Apabila Allah kata baca Quran ni, mesti elemen dia la'allakum ta'qilun, ya. Supaya dengan kamu menggunakan akal fikiran kamu dan memahami, ya, isi kandungan yang kita baca tu. Itu dah dinamakan pembacaan, ya. Prof, Ya, tadi kalau katalah B tu tak ada, dia jadi ya, wa hum mu'minina juga kan? ya, betul. Sebab dia sama pattern majrur untuk jamak dengan mansub untuk jamak, dia akan ambil ya nun. Betul. Okey. Nun baris bawah dengan ya nun. Itu dia i'rab yang mansub lah. So majrur dengan mansub, jamak salim dia samalah, ya. Kalau marfu' dia mu'minuna, mansub mu'minina, majrur pun mu'minina. Mu'minina. Okey. Terima kasih, Prof. Okey, insyaAllah kita akhiri perkongsian kita hari ini dan kita akan sambung besok. Besok kita akan mulakan membincangkan ayat yang ke-9 pula, ya, iaitu yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ya, wa ma yash'urun. Okay, sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima Terima kasih, kasih, Doktor. Doktor.